Tazkirah ringkas tentang apa bekalan kita untuk menuju ke alam akhirat. Bila kita sebut pasal bulan-bulan, tahun-tahun, umur kita ni berlalu. Imam Hasan Al-Basri menyebut, innama anta ayyam idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka. Kau ni adalah masa. Berlalunya masa, maka berlalulah sebahagian diri kau. Kita ni masa. Masa berlalu, kita pun berlalu. Tak pernah masa berhenti. Masa sentiasa berlalu dan kehidupan kita pun berlalu. Menuju ke dewasa, ke usia tua dan sebagainya. Jadi kita perlu mencari bekalan yang secukupnya. Yang pertama, bekalan yang perlu kita lakukan ialah hutang-hutang kita dengan Allah dan manusia. Sembahyang sunat, puasa sunat bukan nanti dulu, tapi yang tu bukan priority. Itu mesti buat sebagai tambahan kan, bekalan. Tapi yang paling penting kita fikir sekarang ni, aku nak mati. Yang tua baik, yang muda baik. Kerana mati semua orang tahulah. Ayat klisenya, mati tak mengenal usia, semua orang tahu. Tapi yang paling kita nak fikir, hutang solat, hutang puasa, hutang haji umrah. Kita mungkin di antara kalian ada yang melalui zaman-zaman hitam, zaman-zaman dulu tak sembahyang, ataupun sembahyang tak mengikut cara yang ditetapkan oleh syariat. Contohnya dulu-dulu kita ni jahil, sembahyang dah macam kereta api ekspres seni budaya. Allah, sembahyang Allah. Tak sah. Kalau kita pernah buat di zaman selepas balik, lepas balik kita ada sembahyang-sembahyang yang bukan tak sempurna, tak sah. Kalau tak sempurna, ayat tak berapa nak cantik, tak apa, tak sah. Seperti mana sembahyang tak ada tumaninah. Ayat ni kita kena fikir balik dan kita kena qada balik. Kita kadang-kadang duk fikir pasal umrah demi umrah. Sunat lah. Umrah pertama wajib, second, third, fourth semua sunat. Kita fikir bekalan sembahyang sunat banyak, bagus, semua bagus, tak salah nak buat umrah 10 kali ke, bagus. Tapi yang utama, keutamaan kita, bekalan kita nak mati akhirat ialah hutang kita. Ingat dulu sembahyang kita ni ikut tata cara yang betul ke tidak. Nabi sebut dalam sebuah hadis, seorang sahabat datang sembahyang di masjid, sembahyang sekali Nabi suruh ulang balik, salli fa innaka lam tusalli. Hei kau, sembahyang balik, kau tak sembahyang. Dia dah sembahyang, Nabi kata tak sembahyang. Kali kedua dia sembahyang, kali ketiga dia sembahyang, serupa je, sama. Nabi kata dengan benda yang sama. Nabi kata salli fa innaka lam tusalli. Lelaki sembahyang kau tak sembahyang, padahal dah 3 kali dia sembahyang. Maknanya kita yang dulu-dulu kena ulang balik. Kalau yang tak sah solat kena ulang balik. Nabi suruh dia ulang kerana ada benda yang tak kena. Bukan kata alal yang dulu-dulu punya tak apalah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Kan Nabi sayangkan umat, maafkan umat, apatah lagi Allah Ta'ala. Jangan cakap macam tu. Ini hutang kita dengan Allah. Nabi SAW sebelum wafat ingatkan kita, as-salah wa ma malakat aimanukum. Jagalah solat dan juga benda-benda yang kamu tanggung. Kalau dulu hamba sahaya, isteri kita, anak kita dan sebagainya. Itu yang Nabi pesan sebelum Nabi wafat. Tapi kebanyakannya sama ada dia tak solat masa remaja ataupun solat tak betul. Solat tak buat pun cukup banyak dah. Cukup banyak. Zaman-zaman dulu tuan-tuan. Sekarang ni kita semua sembahyang cukup insya-Allah kan. Bayangkan sahabat tadi dah 3 kali sembahyang, 3 Nabi kata kau tak sembahyang. Dia sebut tak sembahyang, kena buat balik, kena qada balik. Ini pendapat 4 mazhab menyatakan bahawa wajib qada walaupun banyak sekali solat-solat yang telah kita tinggal ataupun yang kita buat tak cukup syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Oleh itu paling kurang tuan-tuan dan ialah kita buat qada setiap waktu fardu, buat ada tunai dan buat qada sekali. Paling kurang. Lebih cantik lagi baik. Paling kurang 1 qada, 1 solat fardu yang ada, yang tunai. Sunat tak ada masalah, kita boleh buat, tak ada masalah. Mungkin ada orang kata bila ada qada tak boleh buat sunat. Itu terpulang pada dia lah, mengikut pendapat yang lebih keras. Kita pendapat yang lebih mudah, ulama kata boleh buat sembahyang sunat, duha, tahajud, sebagainya, tapi qada mesti kena buat. Jangan tertipu dengan syaitan. Syaitan suruh kita sembahyang sunat, tapi qada biarkan. Itu di antara talbisu iblis, tipu daya iblis.
Ustaz, rupa-rupanya iblis pun suruh buat baik. Ya, dia suruh buat baik benda yang ringan, tinggalkan benda yang berat. Qada puasa, sama juga solat, puasa, apa sahaja yang wajib kita perlu tunaikan. Dulu-dulu puasa tak sah, dulu-dulu puasa tak buat, kena puasa, kena utamakan. Kita, itulah bekalan kita, kewajipan kita yang perlu kita lakukan. Dan juga yang kedua, segala kesalahan-kesalahan kita dengan manusia. Ini bekalan kita untuk menuju ke alam akhirat. Termasuklah hutang-hutang kita yang belum kita bayar, yang dah sampai masanya. Dia ada hutang yang belum sampai masanya, hutang bulan-bulan kan. Hutang bulan depan tak kira lagi, mati tak kira. Hutang bulan ni dan bulan-bulan yang sebelumnya. Ingat balik yuran-yuran anak-anak tuan-tuan tak bayar. Hantar tadika, nak hantar yang mahal-mahal, tak mainlah tabika kemas, itu low class. Bukan saya cakap lah, faham lah tu. Jangan, bukan saya nak menghina tabika kemas, tidak. Jangan tuan-tuan rasa ustaz, maksudnya ini pandangan sebagian masyarakat. Oh, nak hantar tadika yang apa, international, yang ada 3 bahasa, Arab, Inggeris dan Jerman contohnya kan. Bayar 600, tapi sangkut lama-lama 3 bulan tak bayar, terus masuk skor rendah. Itu hutang tuan-tuan ya. Tak ada penghalalan daripada pihak tadika tadi. Lain nak cakap, okey tuan, kami halalkan. Settle lah. Hutang, semua hutang yang tuan-tuan buat, baik sekolah ke, baik tuition ke, hutang kita dengan siapa-siapa kena ingat. Dengan kawan-kawan, rakan sejabat kita suka hutang. Man bayar dulu, sampai 5 tahun tak bayar, biasa kan? Kan? Termasuk dengan isteri, alah you bayar dululah. Ini banyak kes kan. You bayar dululah, nanti I bayar. Cakap I bayar tu hutang lah tu. Alah ustaz, isteri pun takkan dia nak berkira. Di dunia kita minta halal, mungkin dia boleh halalkan. Di akhirat no, 10% pun mak akan tuntut, 10% pun isteri akan tuntut, 10% pun anak akan tuntut kepada ayahnya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari kiamat semuanya nafsi-nafsi, masing-masing kira masing-masing. Manusia lari daripada adik-beradiknya, manusia lari daripada ibu bapanya. Dia akan tuntut apa sahaja kesalahan 10% pun kepada ayahnya, kepada anaknya. Di dunia senang lah, tak senang sangat lah. Di dunia ni adalah ada punya, boleh kira lah. Di akhirat dia akan minta. Sebab orang dah takut dengan neraka. Orang bila nampak neraka, Allah bawa neraka, yu'ta bi jahannam. Nabi sebut dalam hadis sahih Muslim, neraka jahannam dibawa datang pada hari kiamat. Laha sab'una alfa zimam, ada 70,000 tali penarik. Neraka jahannam tu, kita duduk di Syam, di Beirut, tempat yang meletup baru ni kan. Kita semua dihimpunkan di situ, di Syam. Syam ni luas, Beirut, Jordan dan sebagainya. Kita berhimpun di situ, kita akan nampak neraka jahannam dibawa oleh malaikat. Berapa ramai malaikat? Ada 70,000 tali penarik. Setiap tali penarik neraka jahannam tadi ada 70,000 malaikat. Ini hadis sahih Muslim, bukan hadis palsu, bukan hadis lemah dan sebagainya. 70,000 kali 70,000 malaikat, ada 4.9 bilion malaikat yang menarik neraka jahannam. Sedangkan sekarang ni, di dunia sekarang ni, yang paling berat ialah Arash. 4 malaikat je bawa. Yang paling berat, yang paling besar sekarang ialah Arash, di langit yang ketujuh, atas langit ketujuh. Bukan matahari, bukan bumi, bukan langit. Itu pun 4. Hari kiamat Allah sebut wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. 8 malaikat yang bawa Arash. Yang ni berapa? 4.9 bilion. Malaikat bukan kita. Gagah perkasa, luar biasa kekuatannya. Nak kata besar jahannam. Sebab itulah bila manusia dah nampak jahannam, apa dia kata? Jahannam laku. Jahannam laku. Sebab tu dia tuntut. Kawan tak kawan, kawan rapat ke, BBF ke, silap BFF kan, BFF ke, forever ke tak forever ke kawan tadi, akhirat tak kira. Mak sendiri pun dituntut, ayah sendiri pun dituntut, siapa pun, tuan-tuan dengan saya, ustaz pun dituntut. Semuanya dituntut. Tak ada maaf lah. Sebab sekarang ni dia nak selamat daripada neraka yang sangat dahsyat. Dia takut, dia bimbang. Inilah persiapan kita. Jadi yang kedua, persiapan kita ialah kita meminta ampun, maaf semua. Dan kalau benda yang tak boleh settle dengan mulut, settle dengan duit, bayar. Hutang yang kita ingat tu saya tak sentuh lah. Itu memang tuan-tuan dah clear lah, kena bayar. Ini hutang-hutang kita tak perasan itu hutang. Antara yang tak perasan kita hutang ialah kita telah menghilangkan ataupun mendamishkan, cakap orang putih, merosakkan apa-apa benda sikit je. Kita
Orang Kedah kata beretuh meja orang, kemudian calar sikit, itu hutang. Tuan-tuan pijak kasut orang lain kat luar, kotor, itu hutang. Dia ada nilainya. Kasut bersih, kita basuh, bawa ke masjid, letak, tiba-tiba keluar je mesti kotor. Orang pijak. Kalau kasut kita yang kena pijak, tak apalah, dia hutangan kita. Agak-agak dalam dunia berapa nilainya. Siapa-siapa yang ni lebih kurang saya tak tahu value yang sebenar kan. Tuan-tuan pijak kasut orang lain, tuan-tuan hutang kepada dia RM5, akhirat dia akan tuntut. Kau ni pernah nama je Pak Haji, nama je Ustaz, pijak kasut orang lain kat luar, asal bersih, sedangkan nilai basuh kasut ialah RM5 contohnya lah. Mungkin lebih lagi kan. Aku nak RM5 tu di akhirat. Banyak dosa kita ni. Itu tak kira lagi makan dekat masjid, makan dekat surau, hak orang lain dia sapu. Sebab tu Nabi kata naha anil kiran. Nabi larang daripada ambil lebih. Ini untuk bukan dekat rumah kita tak kisah. Ini dekat majlis-majlis. Nabi kata naha anil kiran dalam hadis yang sahih. Dalam kitab Riyadhus Shalihin sebut. Kita dilarang bila majlis ramai-ramai, masjid, surau sebagainya, kenduri-kenduri itu ambil lebih. Itu di antara hutang-hutang kita. Kita berhutang dengan orang belakang. Sebab Nabi larang ambil lebih daripada kebiasaan. Dekat rumah tuan-tuan ambillah satu belanga pun, tapi berdosa juga. Hak isteri wajib, hak anak wajib. Banyak betul dosa. Makanan tu cukup-cukup, kita ambil hak isteri, hak anak, hutang lagi. Jenuh Ustaz, mati aku macam tu, semua hutang. Kita ni banyak dosa tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu banyak dosanya. Khata' ni dalam bahasa Arab panggil isim mubalaghah, sangat banyak. Manusia pembuat dosa yang sangat tegar, itu terjemahannya. Dia kalau pendosa, khati' dalam bahasa Arab, khati', pendosa. Banyak dosa kita. Dosa dengan Tuhan, taubat tak selesai lagi. Dosa dengan isteri, dosa dengan mak, dosa dengan macam-macam. Kita banyak dosa. Yang pertama, ulama sarankan kita at-takhalli qabla tahalli. Bersih daripada dosa, baru kita tambah amal. Kita buat dua-dua lah, tapi keutamaan pada pembersihan, taubat kepada Allah, minta maaf. Jadi kita kena banyak apa? Muhasabah. Allah sebut apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin wattaqullah. Hai manusia, lihatlah apa yang kau nak provide, yang kau nak persembahkan kepada Allah pada hari esok, iaitu hari kiamat. Apa kita nak bawa? Dengan hati yang kotor, dengan amalan-amalan yang sikit. Amalan kita sikit, 24 jam berapa minit sembahyang? Dalam sebulan Zulhijjah ni berapa hari kita puasa sunat? Sikit ke banyak? Kita baru sekali puasa sunat dah rasa macam ulama besar dah. Itu syaitan yang wazayyana lahum syaitanu a'malahum. Syaitan menghiaskan amalan manusia nampak macam hebat, padahal tak ada apa. Sikit tu pun tak tahu Allah terima ke tidak. Riaknya, sombongnya. Mana kita ni amal sikit, yang sikit tu banyak yang hancur, lebur, riak, sombong, ujub. Tuan-tuan, hari kiamat kalau kita ujub, kita rasa bangga dengan amalan, senangnya tuan-tuan. Tuan-tuan keluar daripada masjid ni, tuan-tuan rasa hina ke rasa mulia? Kalau rasa hina, itu tanda ibadah diterima. Sebab nama ibadah tu untuk kita rasa hamba. Kalau keluar je rasa, aku dah lah duit banyak, sembahyang pun buat, dunia akhirat aku dapat. Ubudiyah adalah penghambaan kita rasa hamba. Wa idza, Allah sebab apa? Dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna al-ardi hauna. Hamba Allah berjalan penuh rasa hina, takut mati, takut neraka. Tapi kita keluar masjid rasa bangga. Aku ni alim, warak, aku kereta pun ada, rumah pun ada, isteri pun ada, sembahyang, umrah pun buat. Nak apa lagi? Habis. Itu ujub. Apa akibatnya? Nabi sebut orang yang yusalluna riya'an wa sum'atan, orang yang sembahyang riya'an, buat kerana orang, buat kerana rasa bangga, menjaga reputasi. Allah akan susun dia pada hari kiamat. Allah suruh manusia semua, orang Islam semua sujud. Orang yang riya', ujub sebagainya, fayazhab liyasjud fayaudu zahru tabaqa. Dia cuba sujud depan Allah, tetapi dia tak mampu sujud kerana belakangnya keras seperti kayu. Yang ni geng sembahyang tapi riak. Ini geng beribadah haji umrah tapi riak. Sikit-sikit semua dia nak share dekat orang. Mentang-mentanglah sekarang dia ada teknologi canggih, apa medos media sosial. Jadi semua kita nak, tak payah. Kalau bab dunia tak apalah, bab dunia share lah tuan-tuan, bab makan, bab berjalan. Bab akhirat kita dengan Tuhan je lah. Jadi itu sebahagian persiapan yang perlu kita